Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara? Dengar cikgu, dengar. Alright, baik. Jadi first kali tahniah, anda semua telah terpilih untuk menyertai kelas akaun. Kelas akaun ni kira kelas kedua terbaik, dikumpulkan pelajar-pelajar yang terbaik, kita tiga. Dia pergi kelas sains dan kelas kedua ialah kelas kamu, 4 dinar. Okey, sedikit makluman. Sebelum tu, semua dah dapat modul kita ni? Semua dah dapat modul? Dah cikgu, dah. Dah cikgu. Dah cikgu. Dah buka ke? Belum. Okey, tak apa. Di muka surat depan ni ada nombor telefon saya dan ada nombor telefon Cikgu Mariana. Boleh kontak siapa-siapa pun antara kami ni. Kalau ada benda nak tanya tentang perakaunan, tak ada masalah. Saya pun dah beritahu Cikgu Mariana tentang kesediaan dia. Okey. Sedikit maklumat. Kalau awak tengok buku teks awak, ada modul ini adalah modul 1 dan modul 2. Sebenarnya disebabkan PKP ni telah berlaku sedikit rombakan perubahan daripada Kementerian Pelajaran, di mana modul 1 dengan modul 2 akan ditarik keluar buat sementara ni. Bermakna tak ada soalan exam yang akan datang daripada dua topik ini. Okey. Walau macam mana pun, saya dengan Cikgu Mana telah berbincang, topik ini sangat penting sebab dia permulaan, pendedahan. Kamu nak kena kenal. Satu benda kita tak kenal, kita tak suka. Tak kenal maka tak cinta kan. Tak suka je kita boring lah nak menghadapi dia. Jadi kita akan berkenalan dengan dia. Tapi kita akan go fast. Bermakna awak perlu buat pembacaan untuk sekadar tahu saja. Dan untuk peringkat awal ni, awak akan dapati awak akan jumpa banyak istilah-istilah yang mungkin awak tak faham, tak tahu. First time dengar, jangan risau tentang istilah tu. Nanti lama-lama, bila kita dah go through kan, dah sampai modul 5, modul 6 kan, jadi kita akan biasa dengan istilah-istilah ni. Boleh? Jadi untuk hari ni kita cuba dalam masa 1 jam setengah, tapi dah tak sampai 1 jam setengah ni. Kita akan habiskan. Kalau tak habis, dia akan jadi kerja rumah awak. Okey, apa yang saya nak awak buat, keluarkan modul awak. Keluarkan modul awak. Okey, kita akan masuk kepada pengenalan kepada perakaunan. Kita nak kenal dulu apa itu akaun. Okey. Saya akan share modul ni di skrin. Jadi awak rujuk dekat modul awak dan nanti bila kita bincang, awak rujuk tengok dekat skrin. Dan saya juga record supaya sebab ini 31 ada 4 orang tak dapat join. Jadi mungkin kamu boleh beritahu dia lah. Saya akan share rakaman ini dekat dalam YouTube channel saya. Ataupun kalau ada benda yang tak faham kan, tak ingat apa cikgu cakap tadi boleh rujuk pada dekat video ni. Okey. Alright, kita teruskan. Nampak Nampak di skrin awak? Pengenalan kepada perakaunan? Belum lagi. Belum lagi. Tak ada cikgu. Tak ada? Ada. Okey, alhamdulillah. Okey, pengenalan kepada perakaunan. Okey, cara kita guna modul ni, ada catatan kendiri tu kan, tengok muka 2. Dekat situ awak boleh catat apa saja yang awak dapat daripada pembacaan awak ataupun yang ada keluar daripada mulut saya tapi tak ada kat sini. Tak ada dalam buku, tak ada dekat sini, awak catat kat situ. Ataupun kerja rumah ke apa benda saja, catat kendiri itu tak ada apa pun. Okey. So kita selesaikan muka surat 2 ni dulu. Ada ruang-ruang kosong ni. Saya nak awak buat pembacaan dan isi ruang-ruang kosong ni. Nanti kita akan discuss. Saya bagi awak 5 minit saja. Cara belajar sebenarnya, baca, lihat, dengar, cakap. Jadi kita nak guna sekarang ni, guna mata, baca, lihat dan dengar. Apa saya cakap, tulis. Itu cara belajar.
Okey, 2 minit. Ada sedikit pembetulan dekat bulat tu. Simpan kira 5M, perakaunan 10M. Keywords. Jangan salin balik. Keywords. Ambil nota-nota penting saja. Okey, dah habis 2 minit. Jom kita semak. Perakaunan ni. Perakaunan apa? Perakaunan ialah perekodan urus niaga kewangan. Apa urus niaga kewangan? Biasanya urus niaga kewangan ni melibatkan duit. Duit masuk, duit keluar. Asas dia. Kenapa duit masuk? Ada sebab-sebab dia. Itu urus niaga perniagaan. Kenapa duit keluar? Ada banyak sebab-sebab dia. Itu kita akan belajar nanti. Okey. Dia adalah perekodan urus niaga kewangan untuk dua. Satu, organisasi perniagaan. Organisasi perniagaan. Dan bukan perniagaan. Sorry, tulisan susah nak tulis pakai ni. Ada soalan terus tanya. Okey. Secara sistematik termasuk perekodan urus niaga kewangan secara sistematik termasuk apa? Prestasi perniagaan, kedudukan kewangan, perancangan dan analisis kewangan. Itu dia. Prestasi perniagaan, kedudukan keuangan. Ini nota awak juga ni buat tulis cantik. Perancangan Allah dan analisis keuangan. Okey, jap saya terangkan. Organisasi perniagaan ni apa? Bisnes lah. Kedai-kedai tu. Apa tu? Corporation besar, syarikat berhad dan sebagainya. Itu perniagaan. Perniagaan apa? Organisasi perniagaan dia ada buat urus niaga yang mendatangkan keuntungan. Dia ada beli barang, dia jual barang, dapat untung. Itu perniagaan. Bukan perniagaan ni, dia organisasi juga. Satu pertubuhan, satu organisasi. Tapi objektif dia bukan keuntungan. Contoh, kelab-kelab dan persatuan-persatuan. Tapi kenapa kelab-kelab, kalau bukan untung, kenapa kita nak kena buat perakaunan pula?
Sebab dia melibatkan keuangan. Bila orang join club, akan bayar yuran. Betul? Duit masuk. Club kena uruskan. Bayar gaji cleaner, beli file, nak rekod, bayar sewa club, sewa bangunan club dan sebagainya. Jadi ada duit keluar masuk. Bila ada duit keluar masuk, tetap kena buat account. Okay? Okey, secara sistematik kita kena sediakan apa? Satu, kita nak tunjukkan prestasi perniagaan kita. Prestasi. Bagus ke tak bagus? Untung ke tak untung? Kalau untung, berapa untung dia? Kalau rugi, berapa? Dan kita nak tunjukkan kedudukan keuangan. Kedudukan keuangan ni, berapa banyak aset. Nanti kita akan belajar nanti aset. Saya beritahu je dulu, jangan risau tentang istilah. Aset, berapa banyak harta yang syarikat ada? Syarikat ada bangunan tak? Ada kereta tak? Ada mesin-mesin tak? Aset. Ada berapa banyak duit dalam bank? Aset. Dan liability, hutang. Syarikat ada hutang tak? Berapa banyak hutang dia? Dengan siapa dia hutang? Okay. So, nak tunjukkan kedudukan keuangan perniagaan ni. Aset banyak ke hutang banyak? Liability banyak. Harta banyak ke hutang banyak? Okay. Dan perakaunan juga kita akan gunakan ni untuk merancang. Sekarang ni kita dekat sini. Keuntungan kita banyak ni. Macam ni kita nak tingkatkan keuntungan kita. Jadi kita akan merancang. Kita akan guna maklumat-maklumat yang kita dah rekod. Kita akan gunakan maklumat-maklumat perakaunan kita untuk buat perancangan. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah analisis keuangan. Macam ni kita nak tahu sekarang ni kita punya prestasi bagus ke tak bagus. Kita kena buat analisis. Dengan analisis ni kita boleh bandingkan dengan competitors kita, dengan pesaing kita. Company itu lagi bagus ke kita lagi bagus. Kita akan buat analisis. So itu perakaunan basically. Okay. Kemudian simpan kira dan perakaunan ni dia ialah subset tau. Dia simpan kira di dalam perakaunan. Untuk kita buat perakaunan ni, untuk kita buat penyata keuangan perakaunan, tunjukkan kedudukan keuangan kita, tunjukkan prestasi perniagaan kita, nak buat analisis. Sebelum kita dapat sediakan maklumat-maklumat perakaunan ni, kita kena buat simpan kira dulu. Itu proses pertama dia. Kita dapat semua dokumen-dokumen perniagaan kita, rekod-rekod kita, simpan. Kira. Ada 5 proses dalam simpan kira ni. Yang pertama, kita kumpul dulu. Dapat dokumen-dokumen perniagaan, kita kumpul dulu. Kemudian kita susun. M yang kedua ialah menyusun. M yang ketiga ialah simpan elok-elok. Senang nak cari nanti. Kita dah kumpul, dah mengumpul, kita dah susun, kita simpan elok-elok. Dan kita rekod. Okey, ini maklumat jualan kita rekod. Hari ni berapa, besok berapa, lusa berapa, kita rekod. Dan kita melapor. 5M dalam simpan kira. Okey. Perakaunan dia, bidang dia lagi besar sikit. Skop dia lagi besar sikit. Kalau saya boleh lukis kat sini, ini perakaunan secara keseluruhannya, ini perakaunan, simpan kira dia dalam perakaunan ni, simpan kira. Sorry tulisan. Perakaunan skop lagi besar, dalam perakaunan ada simpan kira. Proses simpan kira ni dia akan support perakaunan. Dia akan support kerja bidang perakaunan. Okey. Perakaunan pula mencakupi bidang yang lebih luas, iaitu aktiviti mengumpul. Apa lagi? Mengumpul 1, menyusun 2, menyimpan 3, merekod, melapor, menganalisis, mentafsir, merancang, menilai dan merumus. Okay, jadi beza antara simpan kira ni dengan perakaunan ni, simpan kira tak banyak fikir sangat. Kumpul, simpan, susun, tulis sikit, lapor. Tapi perakaunan dia lebih tinggi sikit. Okay, dia lebih kepada melapor, menganalisis, mentafsir, membuat perancangan, menilai dan merumus, buat rumusan. Bagus tak bagus? Jadi kalau kita ada diploma dan ke bawah, biasanya kita akan terlibat dalam proses simpan kiranya.
degree dan ke atas, kita lebih kepada perakaunan, bidang perakaunan. Kita jadi accountant lah. Kalau diploma dan ke bawah, kebanyakannya mereka akan jadi account clerk ataupun account admin lah, account clerk lah. Di kerani account. Tapi kalau kita ada degree dan ke atas, kita akan jadi executive account. Okay? Accountant yang lebih tinggi. Alright. Okay, gerak kerja untuk awak. Ini kerja rumah. Ini homework. Saya nak dia kata baca apa yang dia nak tu, dia nak awak buat peta. Jangan risau pasal salah ke betul. Buat dulu, nanti kita bincang. Senang je. Buat dekat satu kertas ataupun dekat buku latihan awak, snap gambar, hantar kat saya. Nanti saya akan create dulu group account. Sebab nanti dalam kelas berceramuk pula kan. Semua nak tak resu, saya akan wujudkan grup kelas, hantar kat sana. Kerja rumah pertama awak. Soalan? Tak ada. Baca, tulis, itu je. Next, muka surat 3. Sama juga, saya bagi awak dokumen perniagaan. Apa pun, ni banyak sikit ni. 3 sampai 4. 3 dan 4, saya bagi awak 10 minit. Baca dan isi dekat ruang-ruangan ni. Kat sini, isi kat sini, isi kat sini. Ingat, jangan salin dekat buku teks. Keywords. Modul ini juga merupakan nota awak. Jadi bila pengetua minta, Cikgu Syah, saya nak tengok nota budak 4 dinar, saya akan minta modul ni. So awak tulis kat modul ni. Tulis cantik-cantik. 10 minit. Sekarang 2.27, 2.37, kita bincang.
Cikgu. Yup. Hai cikgu, saya Iman. Ya. Tak, cikgu. Ni Iman lah, Iman. Ex-student cikgu. Hai. Hai cikgu, nak cakap hai je. Adik saya masuk kelas cikgu. Budak yang tak nak ambil akaun ni. Sekarang buat Saya apa? sambung invest lah. Saya sambung invest. Investment? Haa. Aku nak buat seni ke apa sorry? Tak jadi? Tak adalah. Tak jadi. Dapat investment. Okey lah tu. Adalah kena-guna juga. Boleh lah. Nanti dah habis belajar boleh lah. Tolong saya invest kat mana-mana. InsyaAllah nanti Papa roger je. Alright. Okay, bye cikgu. Okay. Follow je buku teks tu baca. Follow. Jumpa, isi. Jumpa, isi. Saya nak awak baca sebenarnya. Kadang-kadang kita ni kan malas baca. Otak power tapi tak ada apa yang kita isi dekat dalam dia jadi tak ada apa. Baca. Cikgu, Ya. saya tak dapat lagi lah yang modul tu. Kenapa tak dapat? Saya pelajar baru. Oh, ambil dekat pondok jaga. Cikgu Mariana dah ambil balik ke? Nanti saya tanya Cikgu Mariana. Kenapa tak cakap dalam grup? Ada awak dalam WhatsApp tak? Apa dia? Awak ada dalam WhatsApp tak? Ada. Okey, nanti saya beritahu lah. Cikgu, takut Cikgu Mariana dah ambil balik. Nanti saya beritahu dalam WhatsApp. Kalau ada dekat pondok jaga lagi, boleh datang ambil. Petang ni ke besok ke? Empat minit lagi.
Alright, habis 10 minit, jom kita bincang. Okay, kitaran perakaunan ni penting. Kalau tapi sebab modul 1 telah dikeluarkan, jadi tak adalah soalan-soalan yang akan dikeluarkan berkaitan ni, tapi kita kena fahamlah proses dia. Inilah proses yang kita, budak akaun kena buat. Yang accountant kena pastikan ini semua berlaku. Okay, perniagaan ni, perakaunan dia akan mula dengan dokumen-dokumen. Dokumen ni contohnya macam receipt, invoice, apa benda receipt invoice nanti kita akan belajar lebih detail. Dia adalah satu surat yang mengandungi apa urusan dia. Contoh kalau kita beli barang dapat receipt kan. So dekat situ ada maklumat berapa banyak kita beli, berapa jumlah bayaran kita. So tu dokumen. Bila dokumen dah dapat, jadi proses perakaunan ni ataupun kitaran perakaunan dia akan mula kat sini. Dapat dokumen, kita akan simpan dia, akan rekod dalam next ialah buku catatan pertama BCP. Apa itu BCP nanti kita discuss kat bawah tu Ataupun kita discuss terus lah. Dokumen perniagaan terdiri daripada dokumen sumber dan dokumen bukan sumber. Okay. Apa itu dokumen sumber dan dokumen bukan sumber? Nantilah kita belajar lebih detail dekat modul 3 tak silap saya. Kita akan belajar lebih detail. Proses-proses ni, dokumen BCP Ledger ni satu proses yang penuh ni, kita akan buat projek kertas 3 tahun depan masa awak form 5. Daripada dokumen, kena buat dokumen, lepas tu daripada dokumen tu kita kena transfer ke BCP, kita akan buat full ni. Semua ni. Untuk hari ni, setakat tahu. Pernah dengar, cukuplah. Sebab awak ni baru lagi ni, baru belajar ni. Banyak istilah-istilah baru untuk awak. Jadi cuba. Dokumen lepas dokumen kita akan rekod dalam buku catatan pertama. Okay. Penyimpanan dokumen ni macam ni kita nak simpan. Okay. Kita kena simpan kita kena filekan dia dan susun secara sistematik. Kita akan namakan file-file tu. Ini file invoice, ini file receipt pembayaran, ini file semua. Ini file nota debit, nota kredit. Banyak istilah kan? Tak apa, jangan risau. Ini banyak benda yang awak akan temui nanti. Okay, kegunaan dia sebagai rujukan akan datang ataupun bahan bukti. Kenapa sales ni? Banyak ni je ke? Okey, kejap. Kita ambil file jualan kita, tengok, betul lah sekian-sekian bulan banyak ni jualan kita. Ni rekod, bukti. Bukti bahawa urus niaga telah berlaku. Okey, daripada dokumen kita akan buat buku catatan pertama, BCP, buku catatan pertama untuk merekod maklumat yang diterima daripada dokumen tu. Maklumat-maklumat yang kita perlukan bukan semua dekat dokumen tu, mungkin macam-macam ada. Alamat lah, nombor telefon lah, tak nak. Kita nak maklumat-maklumat ni je. Tarikh, bila urus niaga ni berlaku. Kemudian kita nak tahu tarikh, amount, berapa yang kita terima, berapa yang kita bayar, tarikh, amount, dan siapa atau untuk apa. Kita bayar kat siapa, kita terima dari siapa, untuk apa. Beli barang, jual barang, bayar sewa. 3 benda kita nak tahu. Maklumat daripada dokumen kita perlukan 3. Bila, berapa, siapa atau apa. Dan ada 6 buku catatan pertama. Apa dia 6 tu? Jurnal jualan, jurnal belian, jurnal pulangan jualan, jurnal pulangan belian, jurnal am, dan buku tunai. Apa ni cikgu? Alamak, tak apa, kita belum belajar. Saya nak awak tahu, tulis je. Baca, tulis je. Kita akan pergi detail nanti. Okey, dah siap buku catatan pertama, maklumat daripada buku catatan pertama ni kita akan pindahkan pula ke ledger. Apa tu ledger? Okey. Ledger menggunakan maklumat daripada buku catatan pertama tadi. Kita ambil maklumat-maklumat tu dan kita akan pindah ke ledger. Basically ledger ni apa? Ledger ni account. Ni ledger. Tu ledger.
Details dia kita akan belajar nanti dekat modul 3, 4, 5 rasanya. Dekat modul 5, ledger. Dan kita akan rekod ke dalam ledger ni dengan menggunakan sistem catatan bergu. Kita akan guna sistem catatan bergu. Apa dia? Sistem catatan bergu ni lebih kurang setiap urus niaga akan rekod dalam 2 akaun. Sebab tu dia panggil bergu ada 2. Satu akaun kita debitkan, satu akaun kita kreditkan. Tak faham cikgu, tak apa, dengar je. Nanti kita akan belajar detail bab ledger ni. Okey. Dah siap buat ledger? Semua ledger ni akan diimbangkan, ditutup setiap hujung tempoh perakaunan dan kita akan hantar ke imbangan duga. Lepas ledger, imbangan duga. Dokumen BCP, ledger, imbangan duga, ID. Apa itu imbangan duga? Merupakan baki-baki semua ledger. Setiap ledger yang kita dah buat, T tadi tu, baki dia kita akan pindah ke imbangan duga. Itu je. Setiap baki ledger, setiap baki account, setiap baki T tu, account kita tu baki, kita akan pindah ke imbangan duga. Tujuan dia untuk pastikan ketepatan kita. Betul tak kita rekod dalam ledger ni? Daripada BCP, kita post ke ledger, kita tutup ledger, pindah ke imbangan duga, nak check betul ke tak betul rekod kita setakat ini. Kalau imbangan duga kita tak seimbang, maksud tak seimbang, nanti kita akan belajar. Tak sama. Dia mesti ada dua amount yang sama. Account, dia mesti satu debit, satu kredit. Kalau dua-dua sama, imbangan duga kita betul, jadi rekod kita betul lah setakat ni. Itu tujuan dia. Untuk pastikan ketepatan rekod kita. Okey. Kalau dah tepat, nak buat apa? Buat pelarasan pula. Check pelarasan. Mungkin ada benda yang tak settle. Pelarasan ni apa? Pelarasan ni ialah urus niaga yang diselaraskan. Pelarasan yang perlu dilakukan ialah hasil-hasil. Itu ada. Pelarasan yang dilakukan ialah hasil dan belanja, susut nilai aset, peruntukan hutang ragu atau ada ketinggalan kecatatan. Ini pelarasan. Pelarasan ni macam kita nak adjust, nak betulkan sikit. Ada benda yang tertinggal, tak rekod lagi. Ada hasil yang belum terima. Contoh, bila kita nak rekod sewa, kita bayar sewa. Dalam perakaunan kita kena ambil sewa untuk setahun. Contohlah, sewa sebulan 100. So dalam setahun ni sepatutnya kita dah bayar 1,200. Tapi cek dekat akaun tunai kita, bank kita baru bayar 1,000. Ada 200 lagi belum bayar. So 200 yang belum bayar ni perlu diambil kira untuk tentukan untung kita. Ini kita panggil pelarasan hasil atau belanja. Dan kita kena sud nilai. Apa sud nilai? Tak apa, nanti kita belajar. Tahu je, ada benda nak kena adjust, nak kena betulkan. Itu pelarasan. Akan dilakukan pada setiap hujung tempoh perakaunan. Ni kita akan buat pada hujung tempoh perakaunan. Bahasa macam tinggi sangat ni. Pendek cerita, kita buat akaun setahun. Hujung tahun nak tutup, kita kena buat pelarasan. Check dulu sebelum kita tutup. Betul tak? Ada tak yang tertinggal lagi? Ada tak yang tak masuk lagi? Itu kita panggil pelarasan. Dan pelarasan ni kita akan buat di dalam Journal Arm. Journal Arm kan tadi buku catatan pertama kan? Ada Journal Arm kat sini. Ada 6, JJ, JB, JPJ, JPB, JA, buku tunai. Jurnal jualan, jurnal belian, jurnal pelanggan jualan, jurnal pelanggan belian, Journal Arm, buku tunai. So Journal Arm kat sini. Kita akan buat pelarasan perubahan-perubahan dalam Journal Arm kita. Okay, dah siap pelarasan. Next. Kita sediakan balik imbangan duga terlaras. Nak check betul tak rekod kita, tepat tak rekod kita. Kena buat balik imbangan duga terlaras ni. Merupakan senarai. Imbangan duga terlaras merupakan senarai baki semua akaun termasuk akaun yang telah diselaraskan. Baki semua akaun atau bagi semua ledger yang T tu termasuk yang kita dah laraskan, dah betulkan. Dan dia mesti seimbang. Okay. Tujuan penyediaan sama macam tadi, nak uji ketepatan pelarasan kita. Betul ke tak? Okay.
So bila dah buat imbangan duga telaras, dah betul lah kita punya imbangan duga ni, dah masukkan benda-benda yang kita adjust, betulkan, dah okey. Kita buat catatan penutupan. Nak tutup ni, nak tutup akaun ni, nak tutup buku. Okey, catatan penutupan apa? Penutupan semua akaun-akaun. Penutupan semua akaun-akaun hasil dan belanja. Akaun-akaun hasil dan belanja kita akan tutup. Akaun-akaun aset dan liability kita akan imbangkan, bawa baki ke depan. Itu maksud saya ni tak apa. Jangan risau. Yang penting tutup catatan penutupan ialah tutup semua akaun. Hasil dengan belanja pergi ke nak kira untung. Aset dengan liability pergi ke nak tentukan kedudukan kewangan. Aset banyak ke liability banyak. Harta banyak ke hutang banyak. Okey. Dan akaun-akaun ini akan dipindahkan ke akaun perdagangan dan untung rugi. Akaun perdagangan dan untung rugi. Dah tutup akaun, last kali inilah dia. Inilah kerja kita ni sebenarnya. Ini yang ultimate. Semua ni tujuannya nak sediakan ni penyata kewangan. Semua orang kalau nak tengok prestasi perniagaan ke nak tengok dan perniagaan sendiri kena buat, ni dia penyata kewangan. Penyata kewangan ada dua. Iaitu APUR dan PKK. APUR dan PKK. Penyata kewangan ni disediakan untuk yang pertama, disediakan untuk tengok untung ke rugi. Untung ke rugi. Yang pertama, tujuan penyata kewangan ni. Yang kedua, nak tengok kedudukan keuangan perniagaan. Harta banyak ke hutang banyak? Kedudukan keuangan ni maksudnya harta banyak ke hutang banyak? Aset banyak ke liability banyak? Tujuan. Okey. Yang pertama tadi penyata keuangan nak tunjuk untung ke rugi perniagaan ni. Setahun berniaga ni untung ke rugi? Berapa untung? Rugi berapa rugi? Yang kedua, hutang. Kadang-kadang rugi tu biasa 5 tahun perniagaan, 5 tahun pertama perniagaan biasa rugi. Tapi dia ada aset lagi, harta dia banyak lagi. Sebab dia baru buka perniagaan kan, orang baru nak kenal, customer baru nak dapat. Sales tak menentu lagi, orang tak ni kan, belum mula percaya dia lagi. Biasalah tu. So satu part dalam perakaunan kita nak tengok untung ke rugi. Satu part lagi dalam perakaunan kita nak tengok harta banyak ke hutang banyak. So penyata keuangan ni kita akan buat dia pada hujung tempoh perakaunan. Hujung tempoh perakaunan. Dan untung ke rugi ni atau harta ke hutang banyak ni kita akan tunjukkan dalam dua penyata keuangan yang berbeza. Untung atau rugi kita akan tunjuk dalam penyata keuangan kita panggil APUR. Awak tulis penuh Dia adalah akaun perdagangan dan untung rugi. Akaun perdagangan dan untung rugi. Untuk tunjuk untung ke rugi. Nak tengok harta ke hutang banyak, ini kita akan sediakan PKK. Ni istilah ni awak akan dengar banyak dari mulut saya nanti ni. APUR ialah akaun perdagangan dan untung rugi. PKK ialah penyata kedudukan keuangan. Okay. Tingkatan 4 ni kita nak belajar, nak sediakan ni je dua ni. APUR dengan PKK. Tapi proses dia banyak Tengok tadi kitaran. Tengok kitaran perakaunan. Sepanjang tahun ni kita nak pastikan kita boleh buat APUR dan boleh buat PKK, penyata keuangan. Tapi kita kena tahu daripada awal dokumen dia nak masuk BCP, ledger, ID dan sebagainya. Okay. Cuma saya terbalikkan sikit. Kita akan belajar nak buat ni dulu, penyata keuangan. Lepas tu baru kita belajar dari mana datang maklumat-maklumat ni. Kita tengok daripada dokumen BCP, kita terbalik. Kita belajar buat ni dulu. Ini kita akan belajar nanti masa modul 2. Habis modul ni kita akan masuk modul 2, kita akan terus belajar tu penyata keuangan. Macam mana nak buat APUR, macam mana nak buat PKK.
Okay. Kalau kita tak boleh nak master benda ni, tahun depan form 5 akaun jadi susah. Siapa yang ada akak-akak ambil akaun tu, tanya dia. Betul tak? Ini penting ni, Apul PKK. Kalau kita boleh buat Apul PKK, form 5 ni topik senang, kacang rebus. Tapi kalau kita ada masalah nak sediakan ini, sampai sudahlah akaun susah. Okay. Habis. Jawab soalan dari fikir dari buku teks usaha 4. Jawab kat sini. Tulis kat sini je apa jawapan dia. Nanti buka buku teks usaha 4. Baca, tengok soalan tu dan jawab kat sini. Snap gambar, hantar kat saya. Okay. Next. Buku surat 5. Ni sekejap je ni. Sub bidang perakaunan. Kalau kita ada accounting degree, apa kita boleh buat? Ada 4 bidang, sub bidang perakaunan. Jadi, saya nak awak baca. Sikit tengah. 10 minit. 10 minit juga, siapkan. Nanti kita bincang, nanti saya terangkan. 10 minit, sekarang pukul 2.53. Pukul 3 minit, kita stop dan bincang.
Dah? Dah. Oh. Yang lain? Dah Okey. Dah cikgu. Sub bidang perakaunan. Kita boleh kerja apa ni? Nak buat yang mana? Okey, yang asasnya biasanya budak akaun akan pergi dekat perakaunan keuangan. Perakaunan keuangan ni dia kena sediakan, tengok maklumat dia. Dia kena sediakan penyata keuangan. Penyata keuangan ada berapa tadi? Penyata keuangan ada 2. APUR, PKK. APUR ni akaun perdagangan dan untung rugi. PKK ialah penyata kedudukan keuangan. Aset ke harta banyak. Aset ke liability banyak. Harta ke hutang banyak. So basically semua perniagaan perlukan accountant, perlukan accountant lah untuk buat penyata keuangan dia. Jadi bidang dia ialah lebih kepada penyediaan penyata keuangan. Dan penyata keuangan ni akan digunakan oleh dua pihak, pihak dalaman dan pihak luaran. Kita dah buat akaun kita, dah buat APUR, dah buat PKK. Siapa nak guna dalaman? Dalaman siapa? Bos-bos lah. Owner, pemilik. Nak tahu untung ke rugi. Nak tahu harta aku banyak lagi ke tinggal sikit. Nak tahu hutang banyak mana. Okay. Pengguna dalaman juga akan gunakan untuk buat perancangan. Pengguna dalaman. Okey. Pengguna luaran biasanya macam pihak bank. Kan? Dia nak bagi pinjam duit. Kita nak besarkan perniagaan, nak pinjam duit. Jadi bank dia akan minta penyata keuangan ni. Tunjuk kat saya awak punya APUR dan PKK. Nak tengok nak tengok macam mana perniagaan ni boleh jana untung lagi ke tak. Nak tengok banyak tak hutang-hutang dia sebelum ni. Jadi itu pengguna luaran. Satu lagi pengguna luaran ialah kerajaan. Kerajaan nak cukai, nak tax kita, nak tax perniagaan, bayar cukai. So cukai ni berdasarkan kepada untung perniagaan tu. Sebab tu dia akan tengok penyata keuangan yang disediakan oleh kita. Okey? Ataupun kita boleh duduk bahagian pengurusan. Pengurusan ni dia lebih kepada pengguna dalaman saja. Perakaunan, rekod-rekod yang dibuat ataupun laporan yang dibuat adalah untuk mengawal, merancang dan menguruskan perniagaan. Nanti dekat universiti awak akan nampak ada dua bidang, ada 2 jenis akaun yang awak akan belajar. Satu kita panggil financial accounting, tu perniagaan keuangan. Kita akan banyak kepada rekod, macam nak rekod dengan betul, apa standard yang kita kena ikut. Satu lagi ialah management accounting. Management accounting ni dia tak ada standard tertentu untuk kita buat laporan kita, tetapi dia lebih kepada perancangan masa depan. Macam ni, kita gather data untuk kita buat analisis dan kita rancang. Itu management accounting. Saya lebih prefer kepada pengurusan. Saya orang pengurusan, saya management, saya suka merancang. Saya tak suka duduk buat benda sama, duduk buat. Jadi dia preference ni awak akan jumpa nanti masa awak dah faham semuanya, awak akan nampak aku ni orang apa. Management accounting ke aku orang financial accounting. Okey? Ada bidang lain, 2 lagi bidang lain ialah pengauditan. Audit ni kerja dia check pula. Okey, geng-geng yang dah buat penyata keuangan kan kat sini kan. Perakaunan keuangan ni dia kena buat ikut standard yang tertentu. Jadi untuk check betul tak betul diorang ni buat, audit akan come in. Audit dia akan check betul tak betul ni. Sebab apa? Penyata keuangan kita akan digunakan oleh pihak luar. Jadi pihak luar ni dia nak pastikan betul tak yang kita raporkan ni, betul tak untung ni, betul tak harta yang awak ada, betul tak liability ataupun hutang ni yang awak ada. Jadi audit dia akan pastikan kesahihan penyata keuangan kita buat ni. Ini wajib. Semua syarikat yang berdaftar memang kena audit. Ada audit check betul ke tak betul. Dan skop yang ketiga, kita tak buat dan kita tak urus, kita tak check, tapi kita lebih kepada penyediaan cukai. Kita duduk untuk kirakan cukai tu. Okey, itu skop bidang yang ketiga. Orang yang boleh faham akaun dengan baik kan, dia ada satu dia panggil apa, skill creative accounting. Dia boleh
manipulate data tu untuk tunjukkan keuntungan yang rendah supaya tak kena tax tinggi. Orang yang ada skill tu banyak syarikat suka, dia akan panggil kerja bayar gaji, kau pastikan buat tengok cantik, jadi tax tak kena bayar tinggi. Okay, alright. So yang ni hopefully awak baca dan awak isi lah. Saya go laju lah. Okay, next. Ada masa lagi ni. Pengenalan kepada perakuanan. Professionalism kita ni. So kat sini awak boleh baca daripada muka surat 6. Dekat muka surat 6. Dekat buku teks, muka surat 6. Baca dan isikan tempat kosong. Saya bagi 5 minit. Kod etika ni awak boleh baca dekat muka surat 8. Kod etika. Ciri-ciri kepimpinan akaunten ni awak boleh baca dekat muka surat 7. Yang risau sangat modul 1 ni tahu je. Yang banyaknya nanti kat modul 2 penting. Modul 2 saya akan go slow sangat dengan awak. Penting.
Dah? Belum. Belum. Dah. Lain? Cikgu, Ya. yang contoh profession tu kat mana? Tu dekat Musab 6. Contoh profession. Kat Musab 6. Okey. Jumpa? Right. Dua minit lagi lah 3 suku. Okay. Professional. Bila awak jadi accountant nanti awak kita gelar professional. Apa professional? Professional ialah pakar. Orang yang pakar dalam certain bidang. Alamak, bateri saya habis. Bateri habis. Jadi nanti kita bincang kemudian. Saya minta maaf. Dia akan terputus nanti ni. Jadi kita akan jumpa ke... Okey, cikgu. Keluar ke macam ni? Rasanya boleh keluar ke? Exactly. Bincang lah. Boleh keluar ke? Okay, bye guys. Ada ke? Cikgu ada lagi ke? Bincang balik ke? Okay guys, tamatlah sudah kelas kita pada hari ini. So kita boleh tada saja. Dah habis lah. Serius lah. Saja. Main game lah, tak tahu apa jadi. Dah dapat PMCO kan. Aduh. Sekejap. Sekarang ni cikgu ada ke dalam ni? Tak ada kan? Kita dah habis ke? Tak tahu. Cikgu habis bateri. Ya ke? Habis ni ke? Dah habis ke? Habis bateri ke? Dah habis? Habis Tak tahu lah. Tapi tunggu lah. Aku nak tunggu lah. Nanti tunggu. Cikgu. Tunggu je lah. Ya kau? Tunggu 3:30 keluar. Ya kau?
Kau dah lah tidur. Tak tahu dah. Cikgu tak ada. Sambung nanti cikgu berapa? Nanti Sama nanti minggu cikgu depan berapa? lah. Tahu tak? Boleh share tak kau berapa? Minggu depan lah. Sambung nanti cikgu berapa? Pukul 8 malam. Serius lah bos? Kau. Mana? Ya. Menipu. Cikgu sharing. Kalau tak ada aku Betul tengok. dah habis ke belum ni? Gila aku nak keluar ni. Kelas dah habis Minggu Habis depan dah. lah. Okay. Keluar. Sambung minggu depan. Okay, thank you kepada semua yang hadir. Okay, so kita Ya, tamatkan keluar. kelas kita. Okay, keluar. Okay. Terima kasih Cikgu Syafiq. Sama-sama kita sama. Okay guys, apa kesimpulan untuk hari ni? Kita belajar akaun apa? Okay, tak ada respon. Okay. Okay.